Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Cikgu Dan, Cikgu Zahiri dalam Santai Sains. Okey. Hari ini kita nak belajar apa? Apa yang kita nak belajar hari ini ialah Sains tahun 5, Standard Kandungan 5.3 Keselamatan, Pengendalian Peralatan dan Penjimatan Elektrik. Okey, standard pembelajaran pula ada 3 iaitu 5.3.1 Menjana idea, faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik dengan menjalankan aktiviti. 5.3.2 Menjelas dengan contoh kesan kecuaian pengendalian peralatan elektrik. Dan yang ketiga 5.3.3 Memperihalkan langkah keselamatan ketika mengendalikan peralatan elektrik. Besar peranan ni kan. Okey, mari kita tengok faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik. Sebelum tu, kita tengok apa kata budak ni. Penggunaan tenaga elektrik secara tidak berhemah. Apa maksud berhemah? Tidak bijak. Okey, akan menyebabkan penggunaan tenaga elektrik tinggi. Secara tidak langsung menyebabkan bil elektrik meningkat. Dalam situasi kita sekarang ni, PKP lah, PKPD, ramai yang duduk kat rumah. Jadi penggunaan elektrik sangat-sangat tinggi. Jadi kita kena berhemah. Berhemah kena bijak. Kenapa? Tengok budak ni kata apa pula. Penggunaan tenaga elektrik yang berhemah, yang bijak mengurangkan bil elektrik. Jadi kita dapatlah, mak ayah kita kan susah nak mencari keuangan lagi satu. Jadi duit tu kalau ada boleh kita jimatkan, maka kita boleh beli barang keperluan yang lain. Okey, jom jimat elektrik. Nampak? Tenaga nasional. Okey, baru kita masuk faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik. Faktor dia. Kamu tengok ini daripada buku teks kamu. Mari kita tengok. Sebelum tu kita tengok petunjuk yang ada dekat sini. Petunjuk. Okey, warna kuning. Jenis peralatan elektrik yang digunakan. Jadi faktor yang mempengaruhi ni, yang pertama jenis peralatan elektrik yang digunakan. Yang kedua, warna orange sikit kan. Tengah tempoh penggunaan peralatan elektrik. Mari kita tengok satu demi satu. Kita pergi yang kat sini dulu. Menggunakan kipas berbanding dengan penyaman udara. Kita tahu penyaman udara ni memang berikan kita selesa sangat. Tetapi elektrik yang digunakan agak tinggi. Jadi boleh digantikan dengan kipas. Mungkin kita pasang separuh dengan lepas tu agak dah sejuk sikit, kita gunakan kipas. Jadi kurangkan penggunaan penyaman udara. Okey, kita tengok pula kat sini. Menutup suis lampu semasa tidur. Ramai di kalangan kita, ramai yang tidur tapi tak tutup lampu. Cikgu dapat makluman, ada ustaz bagi tahu kalau tidur ni biasanya ada dua mata, satu mata kat mata kita lah, yang kedua bulu roma. Jadi tidur yang merehatkan ialah tidur dalam keadaan mata kita pun tidur dan juga bulu roma kita tidur. Apa maksud bulu roma tidur? Sekiranya ada lampu ataupun ada cahaya, maka bulu roma kita tak tidur sebenarnya. Jadi tidur kita agak penat. Jadi tidur yang betul-betul ialah kita tidur dan bulu roma kita tidur, iaitu kita tutup lampu, tidur dalam keadaan gelap, barulah rehat yang penuh. Okey, itu cikgu dapat maklumat lah. Okey, boleh kamu cuba? Cuba di rumah. Ada hari kamu pasang lampu, ada hari tidak pasang lampu. Ada beza tak rehat kita atau tidur kita tu? Okey, seterusnya kita tengok. Tidak membiarkan peralatan elektrik terpasang jika tidak digunakan. Macam ni kan, ada lampu, ada yang tak digunakan, jadi kita tutup lah. Tutup tu cabut plug dia sekali. Okey, kalau kita tak cabut, masih ada aliran kat situ sebenarnya. Ada arus elektrik mengalir, jadi ada tenaga elektrik yang digunakan walaupun kita tak cabut. Kan? Kita tengok lagi kat sini dia kata apa? Tidak membiarkan peti sejuk terbuka untuk jangka masa yang lama. Kita tahu peti ais sejuk kita ni adalah tempat yang sejuk.
Jadi nak sejuk dia tu, dia kena sentiasa tertutup. Jadi kalau kita buka sekejap tu, dia akan keluar udah sejuk. Jadi dia akan menggunakan elektrik balik untuk menyejukkan dia. Jadi kalau kita buka lama, rugilah. Maknanya penggunaan elektrik tu akan jadi tinggi. Jadi tutup. Buka kejap, ambil barang sebagainya, tutup. Jangan dibiarkan lama. Nanti dia akan memberikan kesan pada penggunaan tenaga elektrik. Okey, seterusnya, mengurangkan penggunaan pemanas air semasa mandi. Pemanas air ni bagi orang-orang yang sejuk sangat pagi kan, sebenarnya yang baik ni kalau kita tahu bahawa kebanyakan dia suruh kita mandi pada waktu pagi. Waktu pagi tu kita mulakan mandi dengan basuh mula dengan kaki, bawa naik ke atas, sebab sejuk tu memberikan kesegaran kepada kita sebenarnya. Tapi yalah, maknanya yang tak tahan sejuk kenalah guna pemanas air. Jadi kurangkan penggunaan dia. Okey, kat sini kita tengok kat sini ada info sains. Teknologi hijau ialah kaedah menghasilkan produk atau pengeluaran yang mampan. Dengan menggunakan sumber yang boleh dikitar semula, bersifat mesra alam dan tidak menyebabkan pencemaran alam sekitar. Contohnya, aplikasi teknologi hijau adalah dengan menggunakan lampu diod. Pencarian cahaya light emitting diode LED untuk pencahayaan yang menjimatkan tenaga elektrik. Mari kita tengok kat sini. Ni lampu LED, ni lampu Kalimantan padat dan ni lampu filamen. Kalau dulu kita memang kebanyakan akan menggunakan lampu ni lah. Menggunakan lampu jimat tenaga seperti lampu LED dan lampu Kalimantan padat berbanding dengan lampu filamen. Jadi kena tukarlah kepada LED. Jadi kita dapat jimatkan elektrik. Nyatakan amalan yang dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik dalam situasi di atas. Ada dua ni, ada kat sini. Ada satu lagi dekat sini. Boleh? Cuba fikirkan. Cikgu bantu. Macam ni contohnya mesin basuh. Jadi gunakan semaksimal yang boleh. Jangan mesin basuh sikit sangat. Nanti rugi dari sini penggunaan elektrik. Masukkan ikut kesesuaian yang boleh. Berapa kilo? Ada tu 6 kilo, ada 9 kilo. Ikut kesesuaian. Jangan kalau sikit tak payah, tunggu dah banyak baru kita basuh. Macam ini pula dekat garaj kan, garaj kereta. Jadi bila waktu tak pakai lampu tu tak pakai, kita tutup. Jadi tak perlu pasang lampu kat sini. Seterusnya, kita tengok sini. Kecuaian pengendalian peralatan elektrik. Kecuaian. Ni nampak ni rumah terbakar. Wah. Aduh, apa pula kata wartawan ni? Kebakaran ini berlaku akibat litar pintas. Apa dia litar pintas Mari kita tengok apa yang kecuaian ni. Yang pertama, renjatan elektrik. Menyentuh suis atau peralatan elektrik dengan tangan yang basah, boleh ke kita sentuh? Kalau basah, arus elektrik tu boleh mengalir kat kita. Jadi akhirnya kita boleh kena renjatan elektrik. Tahu kan, renjatan elektrik ni boleh menyebabkan kita cedera, terbakar, melecur ataupun lebih malang boleh menyebabkan kematian. Ni satu lagi ialah memasukkan objek bersifat konduktor elektrik ke dalam soket. Konduktor elektrik ialah yang boleh mengalirkan arus elektrik. Contoh dia kita pasangan. Ni ada 2 pin. Jadi kita perlukan satu lagi nak cocok dekat sini. Malangnya orang ni dia pegang dekat bahagian besi, bukan bahagian dekat plastik ni. Ni bahagian konduktor, yang ini bahagian penebat elektrik. Dia pegang kat konduktor. Silap-silap suis pun tengah terbuka, sangat berisiko untuk kena renjatan elektrik. Seterusnya, litar pintas. Apa maksud litar pintas ni? Menggunakan peralatan elektrik dengan wire yang rosak. Ni wire dia rosak, wire dia dah putus-putus, pecah ni.
Jadi ada kemungkinan wire yang sini boleh bertemu dengan wire sebelah lagi. Jadi boleh melibatkan arus elektrik itu litar pintas. Kalau berlaku litar pintas boleh menyebabkan percikan api dan akhirnya dia boleh menyebabkan kebakaran. Ini litar pintas kan, membuat penyambungan yang berlebihan pada soket. Yang ini pun satu lagi masalah. Sekarang ni ramai orang gunakan gadget, telefon kan, kat rumah pun guna laptop dan sebagainya. Jangan gunakan penyambungan yang lebih dalam satu soket. Beli yang betul-betul soket yang betul. Nanti kamu yang ada 3 ada 4 kat kedai ada kan. Biar kita menang memakai, jadi kita selamat. Kalau tak nanti boleh menyebabkan kebakaran. Nampak ni dia kata litar pintas. Kalau terbakar ni, kalau kita tak sempat, silap-silap kita boleh jadi korban, meninggal kan. Kalau tak pun, kalau kita selamat, mungkin barang kita pula bukan mudah kita nak mengisi barang-barang yang ada dalam rumah kita ni. Peralatan elektrik dia, dengan sofa dia sebagainya. Okey, so jangan ambil kerja mudah. Okey, seterusnya kebakaran. Tidak mengendalikan peralatan elektrik dengan betul. Contoh ni, sereka ni kan. Sereka dia letak lupa. Akhirnya kain ni terbakar, menyebabkan kalau ada kain di sekitarnya boleh menyebabkan kebakaran. Membiarkan peralatan elektrik dicas lama. Sekarang ni telefon kan. Jadi penggunaan ni cas lama, takut berisiko meletup. Ada banyak kes dah berlaku meletup dan akhirnya terbakar. Nak lagi, kadang-kadang wayar yang kita gunakan ni, wayar yang kita gunakan ni kita beli dengan harga yang murah. Murah ni pun sangat berisiko. Elakkan. Mari kita tengok. Seterusnya, mengendalikan peralatan elektrik dengan selamat. Jadi kita kena gunakan. Ingat kita tak boleh lari daripada tak menggunakannya, tapi kita kena gunakan dengan selamat. Mari kita tengok. Sekiranya kita terkena arus elektrik secara berlebihan, kita boleh mengalami kecederaan dan boleh membawa maut. Yang ni kita tak nak ni. Kita perlu mengamalkan langkah-langkah keselamatan ketika mengendalikan peralatan elektrik. Yang pertama, peralatan elektrik yang rosak hendaklah dibaiki oleh pihak yang bertauliah. Jangan abang atau ayah yang tak ada ilmu tiba-tiba nak betulkan elektrik. Sangat bahaya. Biar orang yang bertauliah, pihak yang bertauliah yang ada pengetahuan, kita panggil. Minta biar keluar duit dia sikit apa. Sebab ini sangat berisiko. Yang kedua, pastikan tangan kering semasa menyentuh switch. Ini mungkin berkait dengan kamu. Jangan biarkan dia basah. Kering baru kita petik switch. Laplah tangan tu dulu. Nak lagi lepas mandi kan. Seterusnya, sambungkan hanya satu plug pada satu soket. Ni kita dah sebut tadi. Jangan sekali 3, 4, 5. Minta suruh ayah atau ibu panggil orang elektrik ni yang bertauliah ni, tambah lagi soket dekat rumah kita. Memandangkan kita nak guna kan. Biar orang yang bertauliah ni yang buatkan. Biar satu soket, satu plug. Seterusnya, switch pada soket perlu dimatikan sebelum mencabut plug daripada soket. Ada orang mencabut aja. Ni macam ni kan. Cari elektrik ni, switch terbuka lagi ni, dia pun cabut terus. Sangat berisiko. Jangan. Tutup switch dulu, baru kita cabut. Wayar yang rosak perlu diganti dengan wayar yang baru. Jangan ambil mudah. Jangan main balut-balut aja. Kita tak nak elakkan daripada litar pintas. Nanti rumah kita boleh terbakar. Jadi ganti je wayar baru. Bukannya mahal sangat pun berbanding dengan rumah terbakar. Benda-benda elektrik ni jangan buat main. Jangan ambil mudah. Jadi kalau nampak siapa-siapa dalam ahli keluarga yang ambil mudah, ingatkan. Ingatkan demi untuk kebaikan bersama. Kita dah sampai ke penghujungnya. Ni tugasan projek bina kad keselamatan dan penjimatan elektrik
tampal di kawasan yang sesuai di dalam rumah kamu. Kamu boleh rujuk pada muka surat, buku teks muka surat 139. Pastikan cantik, menarik, tertarik, jebum. Bila dah cantik, menarik, barulah seronok kita nak tengok kan. Tampalkan kawasan yang sesuai. Okey. Terima kasih kerana menonton. Okey. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Okey, tukar yang warna merah kepada warna kelabu. Okey, jumpa cikgu di channel cikgu yang ada. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.